Okey, soalan balik. Soalan yang ke-14 dan 15 agak-agak yang tak dapat. Soalan 13 dan 14. Okey, soalan 13, pesakit akan berasa lebih tempat kosong untuk sembuh apabila ada orang menziarahi. Soalan 14, mengamalkan nilai adab yang tinggi sangat dituntut dalam tempat kosong. 15, tempat kosong bersama tetamu supaya tetamu tidak segan untuk menjamu selera. 15, tempat kosong bersama tetamu supaya tetamu tidak segan untuk menjamu selera. Dapat? Okey, soalan 16 hingga 20, 10 markah, sesuaikan. Okey, soalan 16 hingga 20 ni 10 markah, sesuaikan. Kamu tengok ada dua kotak sebelah kiri tu kan, faedah melayan tetamu dengan akibat tidak melayan tetamu. Betul? Okey. Kotak yang 16 ni dimurahkan rezeki. Nombor 16 dimurahkan rezeki. 17 disempitkan rezeki. 17 disempitkan rezeki. 18 mengeratkan silaturrahim. 18 mengeratkan silaturrahim. 19 jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 19 jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kotak yang ke-20 dirahmati oleh masyarakat. Kotak 20 dirahmati oleh masyarakat. Dah? Okey. Soalan 21 hingga 25, 10 markah. Arahan tulis beradab atau tidak beradab pada situasi di bawah. Tulis beradab atau tidak beradab pada situasi di bawah. Okey, soalan 21. Siti menjaga aib rakannya. Siti menjaga aib rakannya. Okey, aib ni atau perkara yang boleh memalukan seseorang tu, itu dia panggil aib. Okey. Dah dapat? 22. Ahmad mendengar nasihat orang tua. Ahmad mendengar nasihat orang tua. Dah? Okey, 23. Aminah menyediakan makanan yang tidak mencukupi untuk tetamu. 23. Aminah menyediakan makanan yang tidak mencukupi untuk tetamu. Dapat. Okey, sekiranya dapat, buka muka surat 4. Surat 4, soalan 24.
Okey, soalan 24. Umar mendoakan kesembuhan Luqman. Umar mendoakan kesembuhan Luqman. 25. Menjemput tetamu masuk ke dalam rumah. 25. Menjemput tetamu masuk ke dalam rumah. Okay, dah? Okay, soalan 26 hingga 30, 10 markah. Garis jawapan yang betul. Soalan 26. Masa yang sesuai melawat orang sakit pada waktu dalam kurungan malam petang. Soalan 26. Masa yang sesuai melawat orang sakit pada waktu dalam kurungan malam petang. Cepat. Soalan 27. Diberi dalam kurungan pahala hadiah oleh Allah bagi mereka yang melayan tetamu. 27. Diberi pahala hidayah oleh Allah bagi mereka yang melayan tetamu. 28. Menghidang makanan dengan tertib dan dalam kurungan bersih berhias. 28. Menghidang makanan dengan tertib dan bersih berhias. Soalan 28. Menghidang makanan dengan tertib dan bersih berhias. Dapat? 29. Ucapkan terima kasih tahniah kepada tetamu kerana sudi datang ke rumah kita. Ucapkan dalam kurungan terima kasih tahniah kepada tetamu kerana sudi datang ke rumah kita. Soalan ke-30. Tetamu dalam kurungan tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah setelah mendapat izin dari tuan rumah. Dapat? Okay, soalan 31 hingga 35, 10 markah. Soalan 31 hingga 35, 10 markah. Tanda betul atau salah pada pernyataan berikut. Soalan 31. Makanan Makan berdiri adalah cara makan yang terbaik. Makan berdiri adalah cara makan yang terbaik.
Kalau betul, tandakan betul. Kalau salah, salah. (31) Okey, makan berdiri adalah cara makan yang terbaik. Dapat? Soalan 32. Kita hendaklah membuka pintu apabila diketuk oleh tetamu. 32. Kita hendaklah membuka pintu apabila diketuk oleh tetamu. Dapat? 33. Kita hendaklah bersifat ikhlas dalam melayani tetamu. Soalan 33. Soalan 33. Kita hendaklah bersifat ikhlas dalam melayani tetamu. Dapat? Soalan 34. Bercakap kasar dan bermasam muka dengan tetamu. Soalan 35. Soalan 35. Sentiasa mendoakan kesejahteraan orang lain. 35. Sentiasa mendoakan kesejahteraan orang lain. Okey, dah? Soalannya agak panjang sikit ni. Okey, bahagian B, kamu tengok muka surat 5. Soalan 36 hingga 38. Surat 5. Jawab soalan berpandukan petikan. Jawab soalan berpandukan petikan. Okey, Ustaz baca, kamu dengar. Tetamu ialah orang yang dapat berkunjung ke rumah kita sama ada dijemput atau tidak. Memuliakan tetamu sangat dituntut dalam agama Islam. Layanlah tetamu dengan baik, tidak mengira umur, bangsa dan agama. Petikan yang kedua ataupun perenggan yang kedua. Antara adab melayan tetamu yang sering kali diketengahkan ialah menjawab salam tetamu, membuka pintu apabila diketuk, menjemput tetamu masuk ke dalam rumah, dan sediakan jamuan yang termampu. Adab ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di samping mengukuhkan silaturrahim sesama insan. Soalan 36.
Apakah maksud tetamu? Jawab berdasarkan petikan yang diberi tu. Apa maksud tetamu? Nombor 36. Dah. (37) Nyatakan dua kebaikan melayan tetamu. Nyatakan dua kebaikan melayan tetamu. Tu boleh cari dalam petikan tu. Dapat? Okey, 38. Tulis dua adab melayan tetamu. Soalan 38. Tulis dua adab melayan tetamu. Dapat? Okey, soalan 39 hingga 43, 15 markah. Kelaskan pernyataan di bawah. Soalan 39 hingga 43, 15 markah. Kelaskan pernyataan di bawah. Okey, kamu nampak ada 5 pilihan jawapan ni. Kotak yang pertama diberi membawa buah tangan. Kotak yang pertama membawa buah tangan. Di sebelahnya tu bermanis muka. Okey, dapat ke? Dapat ke? Soalan 39 hingga 43. Dapat. Okey, soalan 39 43. Nampak tak kotak tu dia bagi 5 pilihan jawapan. Kotak yang pertama tu membawa buah tangan. Sebelah kotak membawa buah tangan tu bermanis muka. Bawah kotak membawa buah tangan tu menyampuk percakapan. Selepas ataupun sebelah menyampuk percakapan, melayan tetamu dengan kasar. Melayan tetamu dengan kasar. Okey, kotak yang kelima bawah tu menyambut tetamu masuk ke dalam rumah. Menyambut tetamu masuk ke dalam rumah. Menyambut tu mana kata kamu ni lah, kamu sambut dia, sambut tetamu datang rumah kamu. Masuklah, macam tu. Okey, dapat? Boleh tak siapa yang ni Muhammad Sapri ni tutup mic? Tuan Ashir tutup mic. Okey. Tengok dekat bawah ni ada kotak beradab, tidak beradab. Kamu isikan 5 pilihan jawapan yang diberi tu. Okey, dapat? Okey. Ya. Cas. Tak apa, nanti Ustaz bagi video je tengok. Okey. Yang seterusnya soalan 44 hingga 48, 15 markah. Pilih dan tulis adab menghidang makanan. Okey, ada 8 pilihan jawapan. Tengok kotak yang di atas sekali tu. Susun hidangan dengan kemas. Susun
susun hidangan dengan kemas. Okey, kotak sebelah susun hidangan dengan kemas tu menyediakan makanan yang sudah basi. Ni kamu pilih dan tulis adab menghidang makanan dekat bawah ada tempat kosong. Okey, kotak yang ketiga ni, lap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Okey, yang dah siap boleh left Okey, kotak yang ketiga, lap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Yang dah siap boleh left. Kotak yang keempat, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Kotak yang keempat, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Ya, boleh. Boleh. Okey, kotak yang kelima, makanan yang terdedah dengan lalat. Kotak yang kelima, makanan yang terdedah dengan lalat. Kotak yang keenam, menggunakan pinggan mangkuk yang kotor. Okey, dah siap boleh left. Kotak yang keenam, menggunakan pinggan mangkuk yang kotor. Kotak yang ketujuh, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Dan kotak yang terakhir, sediakan peralatan makanan yang cukup. Kotak yang terakhir, sediakan peralatan makanan yang cukup. Okey, itu saja, sekian. Sekiranya ada yang tak faham, boleh tanya ustaz.